Assalamualaikum, konnichiwa. Okay, jadi siapa yang dah tahu tulisan Jepun tu ada 3, hari ni kita akan tengok kepada goju-on ataupun hiragana saja. Salah satunya lah sebab dia hiragana, katakana dan kanji. Memang orang kata hiragana tu sangat penting untuk belajar tulisan Jepun atau untuk membaca apa-apa tulisan Jepun. Tetapi kalau kita tengok secara realitinya, contoh tatoeba. Saya bagi contoh, ini salah satu buku lah. Buku favourite saya lah. Okay. Nihonjin no Shiranai Nihongo. Di sini ialah kanji. Kan? Okay, jadi ini kanji, ini hiragana. Kanji, kemudian ada terselit hiragana dan kanji. Jadi sebenarnya kebanyakannya ialah dalam tulisan kanji. Okay, tetapi kalau untuk buku ni macam dikira pembelajaran juga buku ni. Dan antara ceritanya pun dalam tu dia ada ceritakan tentang asal-usul juga. Okay, jadi kat sini dia ada hiragana, katakana, kanji. Jadi ni dia nak ceritakan lah macam mana boleh daripada kanji, boleh jadi hiragana, boleh jadi katakana. Okay, jadi maknanya kalau dalam komik atau manga macam ni, dalam dia punya kolom dia akan dituliskan sebelah kanji ni ada hiragana kecil. Hiragana kecil ni dipanggil furigana. Okay, jadi furigana ni membantu bacaan kanji sebab satu kanji tu aja boleh ada pelbagai bacaan. Okay, sekarang ni jadi yang paling penting ialah hiragana. Kita tengok hiragana. Baik, jadi hiragana kat sini yang saya dah sediakan. Jadi kalau untuk permulaan macam mana nak tulis hiragana, kita tahu ada 46 tetapi dipanggil sebagai goju-on, 50 bunyi. Okay, bila kita kata bunyi goju-on, mereka ini ialah bunyi sebab ini ialah nama dan bunyi dia. Jadi tadi hiragana contoh Okay, kalau kita tulis hiragana macam ni. Okay, jadi hiragana. Baik. Kita mulakan dengan dia punya basic ialah 5 di atas. Sebab tu dia 50 sebab 5 kali 10. A, I, U, E, O. Now, but most importantly, I'm not a Japanese. So, kalau bunyinya tak berapa nak Jepun, sila jangan kecam. Kita sama-sama belajar. But, macam tu lah basically dia punya bunyi dia. Okay, jadi A, I, U, E, O. Ya. Kemudian diikuti dengan 10 di sini tadi A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra. 3 yang terakhir Wa, O, M. Okay, jadi 5, 10. Jadi 50. Tetapi sebenarnya akan ada beberapa yang dah dikosongkan di sini. Jadi sebab tu dia tinggal 46 sahaja. Baik, untuk permulaan, siapa yang nak mulakan, dia nak letakkan untuk bunyi. Okey, untuk membantu mengingatkan A, I, U, E, O. Kalau ada yang tulis A, I, U, E, O seperti ini, tidak ada masalah. Tetapi masalah akan berlaku bila terkeliru dengan nama. That's why ini ialah nama abjad. A, I, U, E, O. Akan terkeliru dengan ini adalah bunyi A, I, U, E, O. O mungkin tak ada masalah, tetapi bila I sebenarnya bunyinya I. U sebenarnya ialah U. Kemudian I ialah gabungan A, I. A seperti bunyi E. Okey, jadi kat situ akan timbul masalah. Sebab tu seboleh-bolehnya jangan gunakan romaji, hanya untuk permulaan sahaja okey. Tetapi lepas tu tolong terus gunakan hiragana. Okey? Jadi ini tadi A, I, U, E, O. Pergi kepada seterusnya ialah ini ialah bunyi dia. Dia bunyi seperti K. Ya, jadi ikut Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Kemudian ini seperti S. Sa, Shi, Su, Se, So. Shi dia bukannya Si. Dia bukannya Sa, Si, Su, Se, So, tetapi Sa, Shi, Su, Se, So. Kemudian seperti bunyi T. Ta, Ci, Ci, Te, To. Bukannya Ta, Ti, Tu, Te, To, tetapi Ta, Ci, 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 Ci. Okey, Ci,
su. Ya. Cui shite kudasai ne. Dua ni. Kemudian ini seperti bunyi N. Na, ni. Nu, ne, no. Tak ada masalah. Kemudian seperti H. Ha, hi, hu, he, ho. Di sini, dia bukannya betul-betul hu, hu. Dan dia kadang-kadang seperti fu. Tetapi dia sebenarnya bukannya F ataupun H. Tetapi di antara F dan H. Macam kita tiup something. Hu, hu, hu. Macam tu. Jadi, ha, hi, hu. He, bila dia jadi partikel, dia akan bunyi e. Ya, bukannya he tetapi bunyi e. Kalau dia jadi partikel. Ha, kalau dia jadi partikel, dia akan berbunyi wa. Sama seperti bunyi wa ini. Tetapi bunyinya, okay, kalau dia partikel. Kemudian, ini ialah M. Ma, mi, mu, me, mo. Kemudian ini ialah Y. 3 sahaja. Ya, you, yo. Kemudian ini R, tetapi kadang-kadang bunyi dia seperti L. Jadi dia la, li, ru, re, ro. Kadang-kadang bunyi macam la, li, lu, le, lo. Tetapi dia tidak bergetar seperti ra, ri, ru, re, ro. Kecuali ada setengah tu memang sukalah nak menggetarkan dia punya ra kan. Kalau marah ke apa kan. Tapi basically bunyi dia la, li, lu, re, ro. Kemudian 3 yang terakhir wa, o, Okay. Di sini boleh jadi 3 bunyi. Dia boleh jadi betul-betul N. Dia boleh jadi seperti M. Atau dia boleh jadi seperti N, G. Baik. O di sini, ramai yang terkeliru dengan O di sini. O di sini ialah huruf untuk perkataan. Contoh, ohayo gozaimasu, okasan. Okey, jadi gunakan O. O di sini ialah sebab tu dia ada O macam tercangkuk sikit. O di sini ialah untuk partikel. Dia bukan digunakan di dalam perkataan direct. Dia akan digunakan sebagai partikel dalam perkataan seperti benkyo shimasu, support su o shimasu. Okey, jadi dia O sebenarnya. Di sini O. Okey? Baik. Jadi sekarang ni dah tahu kenapa dia 50. Ya. Tetapi sebenarnya bunyi. Sebab tu kena berhati-hati bila gunakan romaji. Ya. Jadi akasa, tanaha, maya, rawa. O, Ya, jadi ini ialah untuk basic. Ini sangat penting untuk kita ingat turutan dia. Don't jumble it up. Okay? Kena ikut turutan sebab inilah yang akan digunakan untuk kalau dalam kamus. Okay? Kalau dalam kamus, macam kita kalau kamus biasa akan gunakan alfabet A to Z. Kalau guna kamus Jepun, dia akan gunakan akasa. Ya? Jadi akasa tanaha, maya, rawa, o, Dia akan ikut urutan yang ini. Okey. Daripada sini akan ada terbitan. Okey. Jadi ada 3 yang akan ada terbitan. Kita ikut dia punya jalur dia, laju dia. Jadi kakiku keko, bila ada dakuten ataupun ten-ten kita panggil. Okey, colet 2 kat atas ni. Ke akan bunyi seperti ge. Dia akan jadi kasar sikit. Jadi kakiku keko akan menjadi ga, gi, gu, ge, go. Okey. Sa, shi, su, se, so akan menjadi za, ji, zu, ze, zo. Ta, chi, tsu, te, to akan menjadi da, ji, du, de, do. Zu juga sebenarnya, tapi bila kita type, kita akan type du untuk menghasilkan tsu dengan ten-ten. Okey. Ci, ini kalau ada ten-ten, ci akan menjadi ji, shi pun akan menjadi ji. Dua ni, bila masa kita nak gunakan sebab bunyi dia sama iaitu ji, ini akan tengok pada apa perkataannya. Okey. Kemudian, ha, hi, hu, he, ho akan menjadi, kalau ten-ten ya, ba, bi, bu, be, bo. Ini sahaja yang ada satu lagi tambahan iaitu handakuten ataupun maru, bulatan kecil. Pa, pi, pu, pe, po. Okey. Jadi ini macam bunyi blast, ini macam bunyi pe, ping. Okey, jadi ini ialah ba, bi,
bu, be, bo. Di sini menjadi pa, pi, pu, pe, po. Okey, baik. Ini terbitan bila ada ten-ten dan maru. Okey, maru untuk hagio saja. Ini kita panggil gio, ya. Agio. Jadi bila agio ialah a, i, u, e, o. Kagio, ka, ki, ku, ke, ko dan seterusnya. Ya. Okey. Ini untuk sini saja. Okey, jadi untuk setakat ni kita belajar ini saja. The next nanti baru kita masukkan macam mana ya, yu, yok boleh jadi kecil untuk dimasukkan dalam baris ini. Dan, i dan. I, ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Macam mana bila digabungkan dengan ya, yu, yok, dia akan menjadi bunyi yang lain. Hai, じゃあね、それで終わります。頑張ってね。